Yang di-Pertua. Saya jemput Macang. Macang tak ada. Tenggara. Silakan 8 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang YB Tan Sri, speaker, kerana bagi ruang kepada Tenggara untuk membahaslah berkaitan dengan ROU Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2024 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindaan sistem insurans pekerjaan ini, ROU Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2024 ini bolehlah dikatakan secara keseluruhannya dilakukan pada masa yang tepat dan pada keadaan yang tepat, dan semestinya lah perlu mendapat sokongan semua pihak, pemegang-pemegang taruh dan NGO dan juga NGI, supaya ia memberi jaminan terhadap para pekerja kita. Dan sebagaimana diperkenalkan sejak 2018, satu jejaring keselamatan sosial yang dilaksanakan ini amat membantulah golongan pekerja yang hilang punca pendapatan. Tuan Yang di-Pertua, berkaitan dengan peningkatan siling gaji ini daripada 5,000 kepada 6,000, Tenggara rasakan amat bersesuaian kerana ia akan dapat menambah baik perlindungan keselamatan sosial di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Dan peningkatan siling ini boleh juga membantu meningkatkan jumlah golongan sasar yang layak menerima faedah-faedah seperti allowance mencari pekerjaan, allowance bekerja semula awalan dan lain-lain yang berkaitan seiring dengan keperluan semasa hari ini. Dan juga membantu seseorang individu jika mereka kehilangan pekerjaan. Skim ini juga dapat mengurangkan tekanan, iaitu masalah kewangan yang telah menyebabkan, yang boleh mengakibatkan konflik keluarga dan menjamin kesejahteraan sosial ke suatu tahap yang lebih baik. Jadi soalan Tenggara adalah berapakah sebenarnya jumlah permohonan faedah sistem insurans pekerjaan SIP yang dikemukakan kepada Perkeso setakat ini, serta jumlah individu yang berjaya dibantu dalam tempoh 5 tahun semenjak ia diperkenalkan pada 2018. Caruman dalam SIP juga dilihat tidaklah membebankan sangat pada majikan, iaitu serendah 0.2% saja, dan kos hari hidup yang kian meningkat tahun ke tahun. Langkah yang diambil ini adalah sangat menaikkan shilling ini adalah amat bertepatan, dan ia juga sebenarnya kita perlu melihat kepada kesan-kesan pekerjaan ini berkaitan dengan sistem keselamatan sosial ini, berkaitan dengan insurans ini juga melibatkan golongan M40. Jadi Tenggara ingin bertanya, adakah kadar caruman ini perlu dipertingkatkan lagi? Ataupun mereka yang berinsurans menerima bantuan kewangan lebih tinggi berbanding yang sedia ada. Tuan Yang di-Pertua, satu hal lagi yang berkaitan dengan pindaan ini adalah berkaitan dengan pematuhan akta. Kita sedia maklum, Ops Kesan ke-14 pada 2023 telah disanakan, dan tahap ketidakpatuhan majikan mencarum di bawah Akta 800 ini dikesan. Pelaksanaan bulan pemutihan adalah sebanyak 21.73% berbanding 18.95% pada tahun 2022. Kadar kepatuhan dalam kalangan majikan ini masih lagi di peringkat yang rendah. Jadi Tenggara berpandangan kerajaan juga dengan pindaan ini perlu juga memberi kesedaran kepada para majikan supaya kerajaan tegas dalam pelaksanaan ini, supaya matlamat yang hendak dicapai melalui pindaan ini akan benar-benar dapat dirasai, terutamanya kepada golongan pekerja dan rakyatlah secara menyeluruh. Sekaligus ia menolak satu pandangan bahawa ia berkaitan juga dengan hak asasi pekerja lah untuk mendapat perlindungan keselamatan sosial. Setelah 2 kali kenaikan silin dilakukan, kali pertama pada Julai 2022 dan sekali lagi dibawa ke dalam Dewan pada kali ini, jadi Tenggara ingin bertanya, kadar pematuhan terhadap akta ini masih rendah. Jadi apakah sebenarnya yang kerajaan boleh usahakan ataupun beritahu kepada masyarakat tentang apa yang hendak dibuat supaya lebih ramai lagi majikan mematuhi rang undang-undang ataupun satu akta yang hendak dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, kita juga tahu sewaktu COVID-19 berulang, kita pun tahu semasa COVID-19 dan kita tidaklah mahu ia berulang, tetapi lebih 100,000 orang pekerja diberhentikan pada ketika itu. Apabila COVID itu berlaku, kita tidak mahu mereka terlepas daripada menerima faedah lah daripada masalah-masalah yang berlaku, contohnya seperti COVID-19, dan akibat daripada sikap sambil lewa pihak majikan. Majikan ni dia rasa dia dah buatlah sesuatu, kadang-kadang cuba nak mengelak juga, tetapi saya kira daripada
pelaksanaan ini nanti, yang paling mustahak juga adalah tentang kita memastikan pelaksanaan ini dilaksanakan dengan baik. Kerajaan perlu memainkan peranan, kenakan denda saya rasa yang lebih tinggi dan keras supaya majikan yang gagal boleh mematuhi akta ini. Difahamkan bahawa pihak PKSO memberikan waktu kepada majikan sehingga 31 Mei 2024 bagi mendaftar dan mencarum pekerja mereka secara sukarela. Sekiranya gagal, tindakan compound sehingga 5,000 dikenakan. Namun ianya masih lagi rendah, saya difahamkan, dan tekanan terhadap pekerjanya kalau berhenti ni kita bandingkan memang lebih tinggilah. Jadi saya nak Tenggara ingin bertanya, berapakah jumlah majikan yang mencarum sehingga 31 Mei lalu tu, sehingga tarikh yang telah ditetapkan itu secara sukarela? Apakah faktor yang mengakibatkan para majikan gagal untuk mencarum di bawah sistem insurans pekerja ini? Tuan Yang di-Pertua, yang terakhir adalah berkaitan dengan tempoh penerimaan faedah. Kajian dari Perancis, berlanjutan tempoh penerimaan faedah pengangguran dari 7 bulan ke 15 bulan telah memperlahankan proses peralihan pengangguran sebanyak 28%. Akibatnya pengangguran meningkat sebanyak 2.5% bulan. Manakala kajian dari Portugal membuktikan pelanjutan tempoh yang lebih pendek, 6 bulan, membawa kepada tempoh pengangguran lebih singkat iaitu 1.5%. Justru pelaksanaan SIP di Malaysia berlandaskan kepada matlamat penambahbaikan tahap kebolehpasaran, menerusi latihan semula TVET juga, memberi gambaran bahawa mereka dilindungi kerajaan secara berterusan bagi mengelakkan mereka daripada terus menganggur. Selain allowance, bagaimana kementerian melalui PKSO boleh bantu penerima faedah ini mencari pekerjaan agar tempoh pengangguran itu tidak terlalu lama, kerana tidak mahu mereka hanya bergantung kepada allowance tapi tanpa memulakan usaha mencari pekerjaan. Tuan Yang di-Pertua, salah satu usaha PKSO menyediakan program penempatan pekerja semula, sehingga kini Tenggara ingin bertanya berapa ramai rakyat yang telah berjaya dibantu di bawah program penempatan pekerjaan semula ini. Sektor apakah yang paling tinggi dan bagaimanakah PKSO menyelesaikan masalah ketidaksepadanan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman individu dalam program yang dilaksanakan ini. Dan Tenggara juga ingin mengambil perhatian Dewan sedikit berkaitan dengan gig. Tenggara ingin mencadangkan kerajaan meneliti usaha bagi menambah baik serta memperluas SIP bagi memberi peluang perlindungan sosial terhadap pekerja-pekerja sektor ekonomi gig. Kajian daripada Jabatan Perangkaan Malaysia DOZEM melibatkan 6,657 pekerja P-hailing merupakan salah satu pekerjaan popular dalam ekonomi gig kini, menunjukkan 97.71% merupakan golongan belia berusia 15 hingga 30 tahun. Kajian itu turut menunjukkan 63.39% daripada jumlah pekerja P-hailing tidak mempunyai apa-apa simpanan. 73.9% pekerja P-hailing menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan utama. Jadi ketika tiada sebarang skim membantu para pekerja dalam sektor ekonomi gig, sekiranya mereka berdepan dengan sebarang masalah, mahu pun hilang punca pendapatan akibat dikenakan tindakan secara tidak adil. Jadi pindaan Rang Undang-Undang Sistem Insurans Pekerjaan ini perlulah juga melihat kepada keperluan membantu keselamatan sosial bagi pemain-pemain ataupun rakyat Malaysia yang bekerja dalam ekonomi gig. Itu saja daripada Tenggara. Transit Speaker, sekian, terima kasih. Baik, saya jemput